Selamat datang saudara-saudari. Mari kita mendengar Yohanes babak 15. Yesus pokok anggur yang sejati. Yesus berkata lagi, "Aku pokok anggur yang sejati dan Bapa aku peladang anggur. Setiap carang aku yang tidak berbuah dikerat olehnya, dan setiap carang yang berbuah dipangkas olehnya, supaya bersih dan berbuah lebih lebat. Kamu sudah dibersihkan oleh ajaran yang aku ajarkan kepada kamu. Tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap bersatu dengan kamu. Carang sendiri tidak dapat berbuah, kecuali tetap pada pokoknya. Demikian juga kamu. Kamu hanya dapat berbuah jika kamu tetap bersatu dengan aku. Akulah pokok anggur dan kamu carang-carangnya. Sesiapa yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah lebat, kerana tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sesiapa yang tidak tetap bersatu dengan aku akan dikerat seperti carang lalu menjadi kering. Carang-carang seperti itu akan dikumpulkan lalu dibuang ke dalam api dan dibakar. Jika kamu tetap bersatu dengan aku dan ajaran aku kamu simpan di dalam hati, mintalah apa sahaja yang kamu kehendaki daripada Bapa, dan permintaan kamu itu akan dipenuhi. Kemuliaan Bapa aku dinyatakan apabila kamu berbuah lebat, dan dengan demikian kamu betul-betul pengikut aku. Aku mengasihi kamu seperti Bapa mengasihi aku. Hendaklah kamu tetap hidup sebagai orang yang aku kasihi. Jika kamu mentaati perintah aku akan tetap mengasihi kamu, seperti Bapa tetap mengasihi aku kerana aku mentaati perintahnya. Semua ini aku katakan kepada kamu supaya kegembiraan aku ada di dalam hati kamu dan kegembiraan kamu menjadi sempurna. Inilah perintah aku, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jika seseorang mati bagi sahabat-sahabatnya, hal itu menunjukkan bahawa dia orang yang paling mengasihi mereka. Kamu sahabat-sahabat aku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, kerana hamba tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh tuannya. Aku memanggil kamu sahabat-sahabat aku, kerana aku sudah memberitahu kamu segala yang telah aku dengar dari Bapa aku. Kamu tidak memilih aku. Akulah yang memilih kamu dan menugaskan kamu supaya pergi dan berbuah lebat, buah yang akan tahan. Dengan demikian, Bapa akan mengabulkan apa sahaja yang kamu minta daripadanya demi nama aku. Inilah perintah aku kepada kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Itulah perintah aku.
hendaklah kamu saling mengasihi. Dunia membenci kamu. Ayat 18. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahawa dunia sudah membenci aku lebih dahulu. Jika kamu milik dunia, dunia akan mengasihi kamu seolah-olah kamu anak-anaknya sendiri. Tetapi aku sudah memilih kamu supaya tidak menjadi milik dunia. Dan kamu sekarang bukan lagi milik dunia. Itulah sebabnya dunia membenci kamu. Ingatlah akan apa yang sudah aku katakan kepada kamu. Seorang hamba tidak lebih penting daripada tuannya. Jika mereka menganiayai aku, mereka akan menganiayai kamu juga. Jika mereka mentaati ajaran aku, mereka akan mentaati ajaran kamu juga. Mereka yang menganiayai kamu kerana kamu pengikut-pengikut aku dan kerana mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Mereka tidak berdosa jika aku tidak datang dan mengatakan semua itu kepada mereka. Tetapi sekarang mereka tidak dapat berkata, kami tidak tahu bahawa perbuatan kami jahat. Sesiapa yang membenci aku, membenci bapa aku juga. Mereka tidak berdosa jika aku tidak melakukan perkara-perkara yang belum pernah dilakukan orang di kalangan mereka. Tetapi sekarang mereka sudah melihat apa yang aku lakukan. Lalu mereka membenci aku maupun bapa aku. Memang sudah seharusnya demikian, supaya berlakulah apa yang tertulis di dalam Taurat mereka. Mereka membenci aku tanpa alasan. Aku akan mengutus penolong yang berasal daripada Bapa kepada kamu. Dia Roh yang akan menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Apabila Dia datang, Dia akan memberikan kesaksian tentang aku. Kamu pun akan memberikan kesaksian tentang aku, kerana kamu semua bersama-sama aku sejak permulaan. Mari kita bersambung lagi dalam babak 16. Aku sudah memberitahu kamu semua ini supaya kamu tidak kecewa sehingga tidak lagi percaya kepada aku. Mereka akan melarang kamu masuk ke rumah ibadat. Akan tiba masanya sesiapa yang membunuh kamu menyangka bahawa dengan perbuatan itu dia mengabdikan kepada Allah. Mereka akan melakukan perkara-perkara ini terhadap kamu kerana mereka belum mengenal Bapa ataupun aku. Tetapi sekarang aku sudah mengatakan semua ini kepada kamu, supaya apabila hal ini berlaku kelak, kamu akan ingat bahawa aku sudah memberitahu kamu. Pekerjaan Roh Allah. Aku tidak memberitahu kamu hal ini daripada permulaan kerana aku masih bersama-sama kamu. Tetapi sekarang aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Tetapi tidak seorang pun daripada kamu bertanya, ke mana guru mau pergi? Sekarang kamu sedih kerana aku sudah memberitahu kamu hal ini.
Tetapi apa yang aku katakan kepada kamu benar untuk kebaikan kamu. Lebih baik aku pergi. Jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Apabila dia datang kelak, dia akan membuktikan kepada orang dunia bahawa pendapat mereka tentang dosa, tentang apa yang benar dan tentang hukuman Allah semuanya salah. Pendapat mereka tentang dosa salah kerana mereka tidak percaya kepada aku. Pendapat mereka tentang yang benar itu salah kerana aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Pendapat mereka tentang hukuman Allah pun salah kerana penguasa dunia ini sudah dihukum. Banyak lagi yang hendak aku katakan kepada kamu. Tetapi sekarang ini kamu belum sanggup menerimanya. Tetapi apabila Roh Allah yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah itu datang, Roh akan membimbing kamu supaya mengetahui segala kebenaran itu. Roh tidak akan mengatakan apa-apa menurut kehendaknya sendiri. Dia akan mengatakan apa yang didengarnya dan memberitahu kamu perkara-perkara yang akan berlaku. Roh akan memuliakan aku kerana apa yang dinyatakan oleh Roh kepada kamu diterima daripada aku. Semua milik Bapa aku, milik aku juga. Itulah sebabnya aku berkata bahawa apa yang disampaikan oleh Roh kepada kamu diterima daripada aku. Kesedihan dan kegembiraan. Ayat 16. Babak 16. Yesus berkata, "Tidak lama lagi kamu tidak akan melihat aku. Lalu tidak lama kemudian kamu akan melihat aku." Beberapa orang pengikut Yesus bertanya sesama sendiri, apakah maksud dia berkata, "Tidak lama lagi kamu tidak akan melihat aku, lalu tidak lama kemudian kamu akan melihat aku"? Dia juga berkata, "Aku akan pergi kepada Bapa." Apa ertinya tidak lama lagi itu? Kita tidak memahami apa yang dikatakannya. Yesus tahu bahawa mereka hendak bertanya kepadanya. Oleh itu dia berkata kepada mereka, "Tadi aku berkata, tidak lama lagi kamu tidak akan melihat aku. Lalu tidak lama kemudian kamu akan melihat aku. Adakah kamu mempersoalkan hal itu? Percayalah, kamu akan menangis dan merantap. Tetapi dunia akan bersukacita. Kamu akan sedih hati. Tetapi kesedihan kamu itu akan berubah menjadi kegembiraan. Apabila seorang perempuan hendak melahirkan anak, hatinya susah kerana masa penderitaannya sudah tiba. Tetapi ketika anak itu lahir, dia lupa akan penderitaannya. Dia bersuka cita kerana seorang anak sudah dilahirkan ke dunia. Demikianlah halnya dengan kamu. Sekarang kamu susah hati, tetapi aku akan berjumpa lagi dengan kamu. Hati kamu akan dipenuhi kegembiraan yang tidak dapat diambil
oleh sesiapa pun. Pada hari itu, kamu tidak akan bertanya-tanya apa-apa lagi kepada aku. Percayalah, Bapa akan mengurniakan kamu apa sahaja yang kamu minta daripada Bapa demi nama aku. Hingga saat ini, kamu belum pernah meminta apa-apa demi nama aku. Mintalah, lalu kamu akan menerimanya, supaya kegembiraan kamu sempurna. Yesus mengalahkan dunia. Ayat 25. Aku akan mengatakan segala perkara ini kepada kamu dengan perumpamaan. Tetapi akan tiba masanya, aku tidak lagi berkata-kata kepada kamu dengan perumpamaan. Melainkan aku akan berkata-kata dengan terus terang kepada kamu tentang Bapa. Pada masa itu, kamu akan meminta kepada Bapa demi nama aku. Aku tidak berkata bahawa aku akan meminta kepadanya bagi pihak kamu, kerana Bapa sendiri mengasihi kamu. Dia mengasihi kamu kerana kamu mengasihi aku dan percaya bahawa aku datang daripada Allah. Aku memang berasal daripada Bapa, dan aku sudah datang ke dunia. Tetapi sekarang aku meninggalkan dunia ini, lalu kembali kepada Bapa. Lalu pengikut-pengikutnya berkata kepada dia, sekarang barulah guru berkata dengan terus terang, tanpa menggunakan perumpamaan. Sekarang kami tahu bahawa guru mengetahui semuanya. Tidak perlu sesiapa pun bertanya apa-apa kata kepada guru. Oleh itu, kami percaya bahawa guru berasal daripada Allah. Yesus berkata kepada mereka, adakah kamu percaya sekarang? Saatnya akan datang, malah sudah tiba, apabila kamu akan dicerai-beraikan. Kamu akan pulang ke rumah masing-masing dan meninggalkan aku seorang diri. Meskipun demikian, aku tidak sendirian kerana Bapa bersama-sama aku. Aku mengatakan semua ini supaya kamu beroleh kesejahteraan kerana bersatu dengan aku. Di dunia kamu akan menderita, tetapi tabahlah hati kamu, kerana aku sudah mengalahkan dunia. Tabahkanlah hati kamu, kerana aku sudah mengalahkan dunia. Ini adalah babak dalam Yohanes 15 dan 16. Sekian, terima kasih. Shalom.